Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi. Oke, untuk kimia KSSM tingkatan 5, tajuk redox. Oke, sebelum ni bahagian pertama kita sudah bincangkan definisi dan 4 aspek redox. Oke, untuk di bahagian kedua, untuk asas redox, oke, kita akan bandingkan antara bahan dan ejen pengoksidaan dan penurunan, serta kita akan tahu adakah tindak balas tersebut redox ataupun bukan. Jadi untuk bahan dan ejen. Apa itu bahan dan ejen? Jadi kita akan ambil contoh yang tadi, yang mana magnesium dan oksigen ini. Kita tahu tadi si Mg mengalami peoksidaan, si O2 mengalami penurunan. Jadi untuk bahan adalah siapa yang kita tulis di atas tadi. Kita tahu Mg mengalami pengoksidaan. Jadi bahan pengoksidaan adalah atom Mg, atom magnesium. Okey. Dan kita akan tulis di sini tadi oksigen mengalami penurunan. Jadi kita pun tulislah yang mengalami penurunan adalah molekul oksigen. Jadi ejen pula dia berbeza dengan bahan. Dia bertukar, bersilang, berkadar songsang dengan bahan. Bila dia mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Kerana gara-gara dia mau teroksida, ada orang lain yang terturun. Jadi dia adalah ejen. Dia menyebabkan orang lain terturun. Jadi sebaliknya pun samalah bila dia adalah bahan. Bila dia bahan penurunan, secara automatik dia akan jadi ejen pengoksidaan. Kenapa? Dia terturun gara-gara dia mau oksidakan orang lain. Jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Senang ingat? Kita teruskan sejak bahan pengoksidaan akan jadi ejen penurunan, manakala bahan penurunan akan jadi ejen pengoksidaan. Jadi ejen pengoksidaan adalah molekul oksigen, manakala ejen penurunan adalah atom magnesium. Soalan kadang-kadang pernah soal dia bercakap apakah fungsi molekul oksigen? Apa fungsinya di sini? Jadi kita akan tulis dia berfungsi sebagai ejen pengoksidaan kerana mengoksidakan atom magnesium. Dia pernah minta terangkan kenapa molekul oksigen menjadi ejen pengoksidaan. Kerana molekul oksigen mengoksidakan atom magnesium. Itu satu contoh. Kita contoh seterusnya. Contoh seterusnya sama yang tadi. Glukosa dengan oksigen. Kita tahu si glukosa pengoksidaan, oksigen penurunan. Jadi yang kita tulis siapa yang mengalami pengoksidaan adalah pada bahan pengoksidaan. Kita tulis molekul oksigen mengalami penurunan, dia adalah pada bahan penurunan. Jadi beritahu tadi, ejen adalah yang bersilang atau yang berlawanan. Jadi bila dia mengalami pengoksidaan, molekul glukosa akan bertindak sebagai ejen penurunan. Manakala molekul oksigen yang mengalami penurunan akan bertindak sebagai bahan pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. Bahan pengoksidaan akan jadi ejen penurunan, bahan penurunan akan jadi ejen pengoksidaan. Next contoh. Kita ada kuprum oksida bertindak balas dengan hidrogen, menghasilkan kuprum dan air. Dan nampak di sini si kuprum ini asalnya ada O, di akhirnya tiada O. Jadi kuprum inilah kita ambil fokuskan kepada si kuprum. Kuprum ini dalam keadaan ion, Cu2+. Jadi ion kuprum 2 mengalami tindak balas penurunan kerana kehilangan oksigen. Jadi CH2 pula asalnya dia tiada O, tiba-tiba dia dapat O. Jadi molekul hidrogen mengalami tindak balas pengoksidaan kerana menerima oksigen. Jadi berdasarkan ayat kita ini, bahan pengoksidaan adalah molekul hidrogen. Manakala bahan yang mengalami penurunan adalah ion kuprum 2. Lepas itu ejennya terbaliklah. Ejen pengoksidaan adalah bahan yang mengalami penurunan.
manakala agen penurunan adalah bahan yang mengalami pengoksidaan. Jadi crosskan dia, oke. Agen pengoksidaan ion kuprum 2 kerana mengoksidakan molekul hidrogen, manakala agen penurunan adalah molekul hidrogen kerana menurunkan ion kuprum 2. Okey, begitu kisahnya untuk bahan dengan agen. Okey, sekarang kita mau tahu daripada tindak balas kimia, daripada persamaan kimia yang dia bagi tu, dia adalah redox ataupun bukan. Okey, kita tengok. Okey, jadi kita tengok persamaan kimia, okey, di mana zinc bertindak balas dengan argentum nitrat menghasilkan zinc nitrat dan argentum. Okey, kita akan nampak di sini asalnya si zinc sendiri, si Ag berkapal dengan nitrat. Di akhir tindak balas kita nampak si zinc ini sudah merampas si nitrat daripada si Ag. Okey, dan si Ag terkeluar. Ini adalah proses penyesaran. Okey, jadi penyesaran, okey, penyesaran argentum daripada larutan garamnya. Jadi berdasarkan persamaan kimia di atas, adakah tindak balas tersebut redox atau bukan? Jadi kita mau tahu dia redox ataupun bukan, paling senang kita kira casnya, nombor pengoksidaannya. Okey, kita kira dia punya nombor pengoksidaan sebelum dan selepas tindak balas. Jadi kita tengok satu-satu. Si zinc. Okey, si zinc asalnya dia sendiri. Jadi bila sendiri maksudnya dia atom bernilai kosong. Di akhir tindak balas, si zinc sudah berkapal dengan si nitrat. Jadi bila dia berkapal maksudnya dia ada cas, iaitu casnya positif 2. Jadi nombor pengoksidaannya positif 2, iaitu bertambahlah. Okey. Zinc ini nombor pengoksidaannya bertambah. Jadi kita boleh tulis bahawa nombor pengoksidaan atom zinc bertambah dari kosong ke positif 2. Okey, maka proses pengoksidaan berlaku. Okey, tengok pula si Ag. Okey, si Ag di sini asalnya ni dia berkapal dengan si nitrat. Jadi bila suatu unsur tu berkapal, dia ada cas. Okey. Bila unsur logam dengan bukan logam berkapal, maksudnya dia orang ada cas di situ. Jadi Ag ni ada casnya positif 1. Jadi di akhir tindak balas, si Ag sendiri terkeluar, tersesar. Jadi dia di atom bernilai kosong. Kita nampak di sini apa yang berlaku. Nampakkan daripada positif 1 kepada kosong adalah berkurang. Jadi nombor pengoksidaan ion argentum berkurang dari positif 1 ke kosong. Maka proses penurunan berlaku. Oke, sekarang kita kira pula si nitrat. Oke, nitrat ini tengah berkapal dengan Ag tadi kan. Jadi dia ada cas negatif 1. Di akhir tindak balas pun dia masih berkapal. Tapi dia tukar kapal sejak. Oke, tapi casnya masih lagi negatif 1. Maka untuk si nitrat tiada perubahan. Tapi cukup sudah. Oke, ada 2 orang sudah di sini yang berlaku pengoksidaan dan penurunan. Oke, sudah menunjukkan dia redox. Jadi kita pun tulis, oke, pada jawapan kita. Oke, apa yang kita akan tulis? Kita tulislah tindak balas tersebut ialah tindak balas redox kerana proses pengoksidaan dan proses penurunan berlaku serentak. Okey. Jadi cukup sudah si zinc teroksida, si Ag terturun, cukuplah. Si nitrat ni tidak berlaku perubahan apa-apa pun tidak mengapa. Yang penting sudah cukup, syaratnya ada satu oksi, satu red. Okey, kita masuk contoh yang kedua, iaitu magnesium nitrat, natrium karbonat menghasilkan natrium nitrat dan magnesium karbonat. Okey. Magnesium nitrat, natrium karbonat bertindak balas menghasilkan natrium nitrat dan magnesium karbonat. Jadi ini adalah proses pemendakan. Okey, di mana garam larut, nitrat garam larut, natrium pun garam larut, bertindak balas menghasilkan garam larut dan garam tak larut. Jadi adalah proses pemendakan. Jadi soalan yang samalah, adakah tindak balas tersebut redox atau bukan? Kita tengok cas satu-satu semua unsur sini. Okey, jadi magnesium tengah berkapal. Jadi dia ada cas positif 2. Di akhirnya pun dia tengah berkapal. Jadi ada cas positif 2. Jadi Mg
tiada perubahan. Oke, si nitrat pula. Oke, nitrat ini pun tengah berkapel, jadi maksudnya dia ada cas negatif 1. Di akhirnya pun dia masih lagi berkapel, walaupun dia tukar pasangan, dia masih lagi berkapel dengan orang lain. Oke, dengan cas positif. Jadi dia masih lagi ada cas asalnya. Menunjukkan nitrat tiada perubahan cas. Sekarang natrium. Natrium ini pun tengah berkapel dengan karbonat, jadi dia ada cas positif 1. Di akhir tindak balas, dia masih lagi berkapel, walaupun kapelnya orang lain, tapi masih berkapel lagi. Jadi maksudnya dia ada cas positif 1. Kayak manakala karbonat pula, sama juga lah, dia berkapel dengan natrium, maka dia ada cas negatif 2. Di akhir tindak balas, dia tukar pasangan, tapi dia masih lagi berkapel. Jadi bila dia masih lagi berkapel, casnya adalah negatif 2. Kita nampak di sini apa yang berlaku. Semua unsur dalam sini casnya tidak berubah. Oke, tiada langsung yang bertambah walaupun 1. Oke, jadi kita akan tulis tindak balas tersebut bukan tindak balas redoks kerana nomor pengoksidaan setiap unsur tidak berubah. Oke, jadi tamatlah sudah untuk bahagian kedua, yaitu bahan dan ejen pengoksidaan dan penurunan serta dia redoks ataupun bukan. Oke, jadi yang faham boleh tulis nama di situ. Faham, contohnya Itel sudah nonton kan? Itel faham ataupun Itel tidak faham, perlu penerangan lagi. Oke, jadi nontonlah semula kalau perlu penerangan lagi. Oke, jadi kamu komen nama kamu dan faham ataupun tidak faham. Oke, supaya cikgu tahu kamu sudah menonton. Oke, itu sahaja.